Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Oke, cikgu yakin ini adalah pertemuan kita pada pertama kalinya. Okey, sebelum tu cikgu akan memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Zul Helmi bin Zainal Abidin. Kamu boleh panggil cikgu Zul ataupun cikgu Helmi. Jadi, cikgu merupakan guru praktikal yang akan mengajar subjek muzik bagi tingkatan 1, tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Okey, untuk pertemuan kita pada hari ini, cikgu akan mengajarkan bidang apresiasi muzik iaitu penghayatan kepada genre muzik pelbagai di dunia ini. Okey. Kalau kita tengok buku teks, buku surat 12, tingkatan 2 kita ada muzik jazz. So, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah muzik jazz. Okey, jom kita sama-sama belajar, okey. Okey, kalau kita tengok kat sini, cikgu ada agenda cikgu tersendiri. Okey, di penghujung kelas ni, cikgu nak murid-murid tahu berkenaan dengan sejarah dan juga tokoh pemuzik jazz yang terkenal. Selain itu juga, murid mengetahui alat apa yang ada di dalam muzik jazz. Okey, alat muzik apa yang dimainkan di dalam muzik jazz. Okey, seterusnya, cara persembahan muzik jazz dan yang terakhir ialah perkembangan muzik jazz. Okey. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Okey. Untuk introduksi kita akan tengok dulu berkenaan dengan video ni. Jom kita sama-sama tengok. What tells us not yet, takes one beat away from it and puts us right where we don't want to be in 7/4. Have mercy. The quartet played this one time at the session. They had a bet. So if we can make it through this is going to be the only take. At the end of the track, you can hear Joe Morello, the drummer, laughing as if to say, I don't believe we made it through it. Chris Crenshaw. Okey, kita lajukan sikit. Okey, lajukan sikit lagi. Oh, dah habis. Okey, tak apa. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apa yang kamu faham berkenaan dengan jazz, muzik jazz ni? Okey, kalau kita tengok antaranya muzik jazz ni, kita tengok ramai kan pemuzik-pemuzik yang ada kan. Itu salah satunya. Okey, so muzik ni ada yang menyanyi dan ada yang instrumental sahaja. Maksudnya pemuzik sahaja yang main tanpa ada vokal. Okey, kita teruskan lagi. Oops. Okey, kita akan masuk dengan agenda yang pertama iaitu topik satu berkenaan dengan sejarah dan juga tokoh pemuzik jazz terkenal. Jom. Okey,
berkenaan dengan sejarah muzik jazz. Kita ada 4 kotak kat sini. Okey, sejarah penciptaan muzik jazz bermula pada awal tahun 1890-an. Okey. So, muzik jazz ni dicipta oleh pemuzik-pemuzik Amerika yang berketurunan Afrika yang menetap di sana. So, kalau pemuzik dahulu mestilah ada tempat-tempat mereka memainkan muzik mereka. Kalau contoh kita tengok waktu cikgu dahulu, kalau kat funfair akan ada yang band-band yang memainkan muzik mereka. So kalau zaman sekarang ni yang terkenal basker kan, contoh kan kita ambil basker. So mereka akan bermain muzik di contoh kat kat hadapan Pasaraya Sogo. So kalau muzik jazz dahulunya, mereka ni memainkan muzik di jalanan juga. Lepas tu di kedai-kedai minuman. Okay, kalau kat sana kita panggil bar lah kan. Bar. Okay. Selain itu juga mereka pun memainkan muzik jazz di sekitar dewan tarian di New Orleans dan juga bandar-bandar selatan di Amerika Syarikat. Okay. Seterusnya, kita tengok kepada elemen-elemen yang ada di dalam muzik jazz. Okay. Kalau kita tengok situ, kita ada improvisasi, sinkopasi, warna tone dan corak persembahan. Okay. Mungkin ada yang di antara murid-murid yang terfikir, improvisasi ni macam mana sinkopasi tu apa pula So, jom kita tengok berkenaan dengan contoh improvisasi dari segi muzik. Ku nanti hadirmu tuh kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok datang nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, Okay. Kalau kamu tengok ni adalah salah satu contoh lah untuk improvisasi. Kalau kamu ingat, lagu asal lagu ni bukan macam ni kan. So itu contoh-contoh improvisasi di dalam segi muzik lah, dalam segi musicality-nya lah. Improvisasi ni ialah pengubahan sesuatu lagu tu berbanding lagu asalnya. Okey, sinkopasi ni, okey, cikgu bagi contoh kan. Kita ambil satu tempo, okey. 1, 2, 3, 4. Sinkopasi ni dia lebih kepada upbeat. Upbeat ni ialah di mana 1 and 4. Dia lebih kepada di antara 1, 2, 3, 4 ada and. So itulah lebih kurang macam tu lah sinkopasi tu. So contoh lagi sekali, okay. 1, 2, 3, 4. Ini yang normal. Okay, sinkopasi ialah 1 and 4. Okay. So kita teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu tokoh terkenal di dalam muzik jazz. Okay. Okey, kalau kamu tengok kat sini, dalam buku teks, cikgu ambil directly daripada buku teks. Okey, kita tengok yang pertama, Louis Armstrong. Okey, beliau merupakan tokoh terkenal dari segi pemain trumpet. Okey, yang kedua ialah Duke Ellington. Okey, kalau kamu tengok kat situ, ada piano. So, beliau merupakan tokoh piano bagi muzik jazz. So, Charlie Parker. Kat situ pun dah terpampang
beliau tengah memainkan saxophone. So dia adalah salah satu daripada tokoh muzik jazz yang memainkan alat muzik saxophone. Okey, kalau kita tengok ke situ, Benny Goodman, beliau adalah pemain clarinet, dan Ella Fitzgerald. Okey. Dan wanita ini merupakan vokalis di dalam muzik jazz. Okey, kita teruskan ke slide yang seterusnya. Okey, kita sampai ke alat-alat muzik dalam persembahan muzik jazz. Okey, jom kita sama-sama tengok alat apa yang ada. Okey, ini adalah alat aerofon. Okey, yang mana yang tak tahu, aerofon ni adalah alat muzik yang menghasilkan bunyi melalui getaran angin pada lubang. Okey, kalau kita tengok ni, semua alat-alat yang ada ni, kalau kita tiup barulah berbunyi. So, itu adalah salah satu dari, kita tengok Kita tengok ada saxophone, ada trumpet, trombone, clarinet dan juga flute. So, alat-alat ni memerlukan kita untuk tiup, barulah alat ni berbunyi. So, seterusnya. Okey, kita tengok alat chordofon pula. Chordofon ni apa? Chordofon ni adalah alat yang bertali ataupun bunyi yang dihasilkan melalui tali yang diregangkan. So, itulah alat chordofon. Kita tengok ni adalah double bass. Double bass, ini adalah gitar dan ini adalah piano. So, kenapa piano termasuk dalam alat chordofon padahal kita tekan kan? So, kalau kamu nak tahu, di dalam piano tu ada tali-tali juga. Tali-tali yang ditegangkan. So, bila kita ketuk tu, kita tekan tu adalah pengetuk yang mengetuk tali tersebut. So, inilah kenapa sebabnya piano termasuk di dalam chordofon. Lepas tu kita tengok pula yang last kali iaitu membranophone. Ini adalah drum set. Membranophone ni pula adalah alat yang di mana kulit alat yang menghasilkan bunyi melalui kulit yang ditegangkan. So, itulah alat-alat yang ada di dalam muzik jazz. Kita tengok balik. Untuk aerofon, ada berapa jenis alat? Ada 5. Saxophone, trumpet, trombone, clarinet dan juga flute. Okey, alat chordofon ada berapa? Ada 3 jenis alat iaitu double bass, ada gitar dan juga piano. Okey, membranophone ada 1 je dekat sini iaitu alat drum set. Okey, faham kan semua? Okey, jom kita teruskan. Alhamdulillah. Okey, kita pergi kepada cara persembahan muzik jazz. Okey, kat sini kita tengok ada 3 jenis cara persembahan dalam muzik jazz iaitu yang pertama big band. Okey, big band kita tengok poin yang pertama. Okey, kebiasaannya mempunyai lebih ataupun 10 pemuzik dalam satu masa yang sama. Okey. Di dalam big band ni juga ada konduktor yang memberikan arahan pada pemuzik. So, tugas konduktor ni agaklah penting di mana pemuzik ni akan mengikut arahan daripada seorang konduktor. So, tugas konduktor ni selain daripada menghasilkan muzik yang berkualiti, beliau juga bertanggungjawab di atas menjayakan sesebuah konsert. Salah satu contohnya adalah konsert untuk big band. Okey. Okey, kalau kita tengok poin yang seterusnya, yang bawah tu alat yang sering digunakan iaitu yang macam alat-alat yang tadi yang cikgu tunjukkan sebentar saja tadi tu. Kita ada saxophone, trombone, trumpet dan macam-macam lagi lah tadi kan. Okey. So, kita pergi ke contoh big band.
So itu antara contoh lah. Contoh bagi persembahan big band. Okey, kita tengok pula yang sebelah dia, quartet. Okey, apa perbezaan quartet ni dengan big band tadi? Okey, kita tengok poin yang pertama. Okey, kita tengok poin yang pertama. Okey, kita tengok quartet. Dia terdiri daripada 4 pemain muzik ataupun termasuk penyanyi. So ada 4 sahaja pemain di dalam sesuatu masa. Okey, alat yang dimainkan kebiasaannya adalah lebih sedikit lah berbanding dengan big band sebabnya hanya memerlukan 4 orang untuk quartet. Okey, tiada konduktor diperlukan. So perbezaan dia ialah hanyalah bilangan pemuzik sahaja. So tak ada konduktor. Okey, contoh kita tengok Kita tengok contoh quartet. One, two, three, four. Never know how much I love you, and never know how much I feel. When you put your arm around me, I get a fever that's all that you want. You give me fever when you kiss me, you fever when you hold me tight. A fever, my fever hold good at night. Song right up the good time, moonlight up the night. Oh, and up when you go away, you know I'm gonna treat you to this fever. Kiss me, fever when you hold me tight. Kan? Okay, tengok situ. Kalau tadi big band tadi tu ramai player kan. Ada meriah lah kan daripada segi pemuzik. So kalau quartet tadi hanya 4 orang. Kita tengok video tadi 4 orang tu termasuk dengan penyanyi. Tadi kan ada piano, ada double bass dan juga drum. Lepas tu penyanyi seorang. Itu adalah salah satu contoh bagi persembahan muzik jazz jenis quartet. Okay, kalau quartet kita dah faham, kita tengok yang sebelah pula. Kita ada trio. Okay, nama pun dah terantang, terpampang nama trio. Trio bermaksud adalah 3. So, poin yang pertama hanya mempunyai 3 orang pemuzik sahaja. Dan kebiasaannya, pemuzik alat muzik yang dimainkan ialah piano, drum set dan juga double bass. Okay, kita sama-sama juga kita tengok contoh untuk trio. Okay, kamu dah faham kan? Okay, trio tu adalah campuran 3 pemuzik sahaja.
Okey, jom kita tengok kepada perkembangan muzik jazz. Okey. Kita tengok pada kotak yang pertama tu, pada awal perkembangan muzik jazz di New Orleans dan Jazz Dixieland. Okey, melodi yang mereka mainkan adalah secara bergilir sementara pemuzik lain akan bermain secara improvisasi. So, ingatkan improvisasi tadi apa kan? Okey, kita tengok pula poin yang kedua. Di era muzik swing, kumpulan big band mula bergantung dengan muzik yang telah digubah secara bertulis, tetapi masih lagi mengekalkan cirinya iaitu improvisasi di dalam muzik jazz. Maksud dia apa? Okey, maksudnya, kalau sebelum ni, cara permainan big band ni, mereka memainkan secara apa kita kata tu? Okey, bermakna permainan yang kumpulan big band tadi, dia mula bergantung kepada muzik yang digubah tapi secara bertulis di dalam skor. So, untuk next, pada tahun 1940-an, muzik jazz telah berubah daripada muzik yang pada asalnya mengiringi tarian di dalam maksud dia muzik jazz ni dia telah berubah daripada muzik yang menjadi muzik ringan kepada tarian kepada orang ingin menonton sendiri muzik jazz itu. So, untuk poin yang terakhir ialah muzik jazz ni mengalami pelbagai perubahan dan juga pengaruhnya merebak ke bandar-bandar seperti Chicago, St. Louis, Kansas and New York dan hinggalah ke seluruh dunia termasuk juga Malaysia. Okey, tokoh muzik jazz Malaysia siapa? Okey. Tokoh muzik jazz Malaysia, tokoh penyanyi muzik jazz Malaysia ialah untuk kelas akan datang cikgu akan tanya balik siapa, okey. So, insyaAllah setakat ni sahaja kelas kita. So, cikgu ingin merumuskan balik. Kita dah belajar berkenaan dengan sejarah dan juga tokoh yang ada di dalam muzik jazz. Okey. Untuk yang kedua, kita dah tahu alat-alat yang ada di dalam muzik jazz. Okey. So, yang mana yang tak ingat, kamu boleh refer balik buku teks. Lepas tu, kita dah tahu berkenaan dengan cara persembahan. Okey, ada 3 tadi, big band, quartet dengan trio. Dan yang terakhir, kita dah tahu berkenaan dengan perkembangan muzik jazz. Okey. So, sekian sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. So, kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kalau ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh rujuk pada Cikgu Helmi ataupun ataupun Cikgu Yuzini. Maafkan Cikgu. Okey. So, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.